Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk sains hari ini kita akan belajar berkaitan dengan kuantiti fizik dan unitnya. Okey, kuantiti fizik ni maksudnya adalah kuantiti benda yang boleh kita nampak dan boleh ukur. Contohnya bila kamu nampak meja, adakah meja tersebut boleh diukur kepanjangannya? Boleh kan? Okey, maknanya benda tu kita nampak dan kita boleh ukur. Okey, yang bukan kuantiti fizik ni contohnya sejauh mana cinta cikgu dengan cinta kamu. Hai begitulah. Jadi cinta tu kamu dah nampak dan juga tidak boleh diukur. Okey, itu bukan kuantiti fizik. Okey, dalam kuantiti fizik ni juga setiap kali kamu mengukur, dia mesti ada unitnya. Unitnya sama ada meter untuk panjang lah, disim, kilogram, okey, macam tu. Okey, kenapa wujudnya ni nah kamu tengok untuk keseragamaan penggunaan unit sistem antarabangsa ada satu sistem namanya Sistem International di Units, SI unit. Okey, kenapa wujudnya benda ni? Okey, dia wujud sebenarnya untuk memastikan keseragaman penggunaan unit ni di seluruh negara semua sama. Okey, bayangkanlah ada dua orang. Seorang lelaki ni tinggi, seorang lagi lelaki ni rendah. Dong mau buat rumah. Lepas tu dia kata, apa kata kita buat rumah seluas 30 kaki. Kamu bayangkan, rumah yang kamu buat tu lelaki yang tinggi dengan lelaki yang rendah tadi. Dua-dua guna 30 kaki. Adakah kamu rasa saiz rumah tersebut akan sama? Situ. Jadi di situ belum ada kesepakatan ataupun keseragaman unit dalam mengukur sebuah kuantiti. Okey, jadi sebab itulah ahli saintis ni dia berbincang-bincang, kita wujudkan satu sistem supaya sistem kita ni lebih sistematik dan lebih seragam. Jadi nama sistem tu adalah Sistem International ataupun singkatannya SI. Okey, jadi diorang sudah tetapkan ada beberapa kuantiti asas yang diorang sudah tetapkan dalam kuantiti fizik asas ni. Yang ni memang kamu kena hafal. Kuantiti asas yang pertama, panjang. Unit SI-nya adalah meter, simbolnya adalah M. Jadi contohnya kalau kamu sukat meja, panjang meja tersebut adalah 2 meter. Jadi 2 meter kalau kita sebut. Kalau kita tulis di buku, kita akan tulis 2M. Okey, boleh faham ah? Jadi maknanya unit SI ni untuk kalau kita sebut, simbol unit SI ni bila kita tulis di buku. Kecuali kalau exam dia minta tulis dalam unit SI, kamu kena tulis 2 meter lah, perkataan penuh. Okey, jisim ni adalah jisim. Adalah bukan berat, jisim dengan berat berbeza ya. Unit SI untuk jisim adalah kilogram, simbol dia adalah kg. Masa pula adalah saat, simbol dia S. Suhu bukan Celsius ya. Celsius tu di negara kita. Untuk semua negara supaya dia faham, kalau macam mana mau sukat suhu tu, dia akan guna unit Kelvin. Simbol dia adalah K. Arus elektrik ampere, simbol dia adalah A. Okey, jadi maknanya di sini kamu sudah faham kenapa unit sistem antarabangsa, Sistem International di Unit diperkenalkan. Supaya tujuannya adalah membolehkan pertukaran data dan pengetahuan saintifik dilakukan ke seluruh dunia dengan lebih tepat. Nadalah kamu guna kaki orang ni, kaki orang ni. Okey, boleh faham ah? Itu yang pertama. Yang kedua, okey, sekiranya nilai unit kuantiti fizik sangat besar atau kecil, imbuhan yang sesuai boleh digunakan. Okey, benda ni kita akan gunakan untuk menggantikan nilai yang terlalu besar ataupun yang terlalu kecil. Okey, imbuhan-imbuhan yang digunakan adalah giga, mega, kilo, desi, senti, mili, mikro dan juga nano. Okey, contohnya lah kan, kamu pernah nampak di telefon kamu, okey, memori telefon kamu adalah 128 GB. Okey, GB. Apa maksudnya tu GB? Okey, 128 maksudnya adalah nilai saiz simpanan dalam telefon kamu tu 128 gigabyte. Byte ni okey, sebenarnya ada tangki. Sebuah tangki ni kita namakan dia sebagai byte.
Okey, lepas tu di depan byte tu dia ada simbol-simbol dia ataupun imbuhan dia. Sama ada GB ataupun MB, KB. Dah kisahlah kamu tengok simbol dalam jadual ni. G, M, K, D, C, M. Bentuk U macam ada ekor dan juga N. Benda-benda ni sebenarnya kita gunakan untuk menunjukkan yang betapa besarnya ataupun kecilnya sesuatu tempat tu, sesuatu benda yang kita mau ukur tu, kuantiti fizik tu. Okey, kalau dia terlalu besar kita akan guna simbol G, M. Okey, sekarang ni belum nampak lagi, tapi nanti bila sudah kamu kembali ke sekolah kita akan bincangkan benda ni dengan lebih lanjut. Tapi kamu kena faham sekarang ni benda ini tujuannya adalah untuk meletakkan imbuhan, menggantikan nilai yang terlalu besar ataupun yang terlalu kecil. Okey, pertukaran unit kuantiti asas. Okey, ini yang ketiga kamu akan belajar hari ini, iaitu ada 3 benda. Satu jisim, yang kedua panjang, yang ketiga masa. Okey, yang ni kamu kena hafal ataupun tulis di buku. Jisim, okey, mau ubah kilogram kepada gram, kita akan darab dengan 1000. Dan sebaliknya, kalau daripada gram kita mau ubah kepada kilogram, kita kena bahagi dengan 1000. Okey, kita tengok contoh di sini. Tengok contoh di sini. Okey, tengok contoh di sini. Dia kata ubah 1.9 kilogram kepada gram. Okey, maknanya daripada kg pergi g. Kita tengok balik nota di sini tadi. Daripada kg mau ubah pergi g, kita kena darab dengan 1000. Jadi, jalan penyelesaian dia adalah 1.9 kamu kena darab dengan 1000. Jawapan dia kamu akan dapat 1900 gram. Macam tu saja. Daripada G kepada kg bertentangan, G kepada kg kita kena bahagi 1000. Sebab tu dia buat di sini, kalau jalan pengiraan ni 8200 kena bahagi dengan 1000. Dapatlah 8.2. Lepas tu unitnya jangan lupa dia sudah ubah daripada G kepada kg. Kena tulis macam tu . Okey, sama juga macam ni untuk panjang dan juga masa. Daripada kilometer pergi meter kita darab 1000. Meter kepada diameter kamu darab 10. Diameter kepada sentimeter kamu darab 10. Sentimeter kepada milimeter kamu kena darab 10. Dan sebaliknya kamu kena tengok, kena bahagi 10, bahagi 10, bahagi 10, bahagi 1000. Okey, ini contoh-contohnya. Dan juga masa. Kalau masa daripada jam ke minit kamu darab 60. Minit kepada saat kamu darab juga 60. Dan juga sebaliknya macam tu. Okey, cuba tengok contoh yang sini, yang pertama ni. 7 minit ubah kepada saat. Makna minit kepada saat. Tengok, daripada minit kepada saat, yang tengah-tengah ni kepada saat, kamu cuma kena darab 60. Jadi 7 darab 60 dapatlah 420 saat. Yang kedua ni tengok, daripada saat dia mau ubah kepada jam. Tengok ada berapa kali. Daripada saat pergi minit dulu. Kamu nak boleh daripada saat terus kepada jam. Kamu kena buat satu per satu. Saat pergi minit. Selepas dapat pergi minit, baru ubah pergi jam. Okey, tengok. Maknanya dia bahagi daripada saat kepada jam tu, dia mau bahagi 60 tu berapa kali? 2 kali kan? Jadi sebab tu dia buat di sini, daripada saat pergi jam 450 bahagi 60 bahagi 60, kamu akan dapat 0125 jam. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Nanti nota yang cikgu mau kamu buat nota adalah yang ini . Yang pertama, kamu tulis tajuk 1.3 kuantiti fizik dan unitnya. Selepas tulis tajuk, kamu salin jadual ni. Okey, selepas salin jadual ni, kamu buat yang ini. Kenapa unit sistem antarabangsa dicipta? Kamu tulis ni perenggan ni, salin. Selepas salin tu, cikgu mahu kamu buat jadual yang ni. Jadual 1.3. Nilai imbuhan dan simbol untuk nilai unit kuantiti fizik. Kamu salin satu jadual ni semua. Lepas tu yang ni pertukaran unit kuantiti asas, kamu salin yang ini sahaja. Yang dia punya anak panah. Mula kamu buat A, jisim. Lepas tu kamu salin yang ni lah. Yang kuning ni kilogram kepada gram, anak panah. Kalau kilogram pergi gram, kamu kena darab 1000. Gram pergi kilogram, bahagi 1000. Okey, itu je kamu salin. Yang contoh tak payah. Sama juga dengan yang B ni, untuk panjang kamu salin semua ni kecuali contoh tu.
Dan juga masa ni kamu salin ni sebagai nota. Yang contoh ni kamu tidak perlu buat. Selepas kamu siap salin tu, kamu buat latihan yang cikgu akan bagi selepas ini. Okey, sekian, terima kasih.